Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Samila binti Nordin, memegang nombor metrik D2020-1093110. Saya daripada program AT01 ISMP Kesusasteraan Melayu dengan Kepujian. Pada hari ini saya akan membuat video pengajaran dengan menggunakan teknik membaca secara kritikal, iaitu teknik KWL. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Semua sihat? Bagus. Sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak seorang wakil datang depan untuk ambil bahan bacaan ni, edarkan dekat semua. Terima kasih. Semua dah dapat ke bahan bacaan? Siapa lagi yang tak dapat, angkat tangan. Semua dapat. Seperti yang kamu tengok dekat bahan bacaan tu. Hari ni kita akan belajar tentang teknik bacaan dengan menggunakan teknik KWL. Dan siapa tahu tak apa tu teknik KWL? Siapa tahu? Siapa tahu apa tu teknik KWL? Tak ada siapa tahu? Cikgu terangkan sikit apa itu teknik KWL. Semua tolong fokus, dengar betul-betul apa yang cikgu nak sampaikan ni, sebab sekejap lagi kita akan buat latihan dengan menggunakan teknik KWL ni. So, kamu kena fokus supaya semua boleh jawab. Definisi untuk teknik KWL adalah teknik KWL iaitu know, what atau learn. Diperkenalkan oleh Donna Ogley pada tahun 1986 dan telah dikembangkan oleh Carl dan Ogley pada tahun 1987. Ia bertujuan untuk membantu pelajar memahami isi kandungan teks bacaan. Boleh faham? Cikgu terangkan secara terperincilah dengan apa yang dimaksudkan oleh KWL. Kamu boleh tengok dekat slide yang cikgu paparkan ni. Untuk kotak yang pertama iaitu K ataupun no. Tengok bawah dia tulis apa. Dalam langkah K, seseorang pembaca bertanya kepada dirinya apa yang sudah diketahui tentang sesuatu topik yang sedang dikaji. Maksudnya apa yang kamu dah tahu. Contoh tentang kehidupan mamalia. Apa yang kamu dah tahu tentang kehidupan mamalia. Itu untuk kotak yang pertama, no. Untuk kotak yang kedua pula iaitu W ataupun what. Dalam langkah W, pembaca akan berfikir secara analitikal, iaitu dengan bertanyakan soalan kepada diri sendiri tentang topik yang sedang dikaji. Ketika bertanyakan soalan-soalan tersebut, pembaca boleh menggunakan teknik penyoalan 5W dan juga 1H. Apa itu 5W dan juga 1H? 5W, W yang pertama iaitu what, apa, when, bila, where, di mana, why, mengapa, dan who, siapa, dan juga H, how. Itu adalah teknik yang boleh kamu gunakan untuk bertanyakan sesuatu soalan. Faham? Faham untuk kotak yang kedua, W ni? Seterusnya cikgu teruskan dengan kotak yang ketiga iaitu L, iaitu learn. Learn ni maksudnya apa yang telah saya pelajari, apa yang telah kamu pelajari mengenai sesuatu topik. Dalam langkah L ini, ia memberi peluang kepada pembaca untuk membuat refleksi berkaitan dengan apa yang sudah dipelajari tentang topik yang dikaji. Faham? Berdasarkan maklumat baharu yang diperolehi dan berdasarkan pengetahuan yang sedia ada berkaitan sesuatu topik, bolehlah pembaca membuat kesimpulan baharu mengenai topik yang dikaji itu. Maksudnya bila kamu dah belajar sesuatu topik, kamu dapat buat kesimpulan sendiri tentang topik tersebut. Boleh faham maksud cikgu? Semua boleh faham kan apa yang dimaksudkan dengan teknik KWL? Ada siapa-siapa yang tak faham ke? Bagus, semua faham. Seterusnya cikgu akan terangkan tentang kelebihan dan kekurangan untuk teknik KWL. Bagi kelebihan yang pertama iaitu dapat membantu pembaca mencipta
pembacaan yang lebih efektif untuk diri sendiri. Yang kedua, untuk membantu pembaca memahami dengan lebih mendalam mengenai sesuatu topik yang dikaji. Dan juga yang ketiga, dapat membantu pembaca membuat kesimpulan baharu mengenai topik yang dikaji berdasarkan maklumat baharu yang diperolehi dengan pengetahuan yang sedia ada. Okey, itu adalah kelebihan untuk teknik KWL. Okey, untuk kekurangan pula, kekurangan yang pertama adalah membaca perlu mengikut langkah-langkah yang telah ditetapkan. Okey, yang kedua, mengambil masa yang agak lama. Dan juga yang ketiga, pembaca tidak mahu mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan. Yang terakhir, hanya untuk membaca karangan atau buku ilmiah. Itu adalah kekurangan bagi teknik KWL. Semua dapat ke? Okey, bagus. Semua dah faham kan apa itu teknik KWL? Okey, kalau semua dah faham, cikgu nak buat satu aktiviti iaitu brainstorming. Cikgu nak uji sama ada betul ke kamu faham tentang teknik KWL ni. Okey, untuk buat aktiviti ni, dia ada 3 langkah. Okey, kamu tengok kertas yang cikgu bagi tadi? Kan ada jadual tu kat situ. Okey, langkah pertama apa? Takkan dah lupa apa yang cikgu ajar tadi? Semua ada 3 langkah. Langkah pertama, no. Langkah kedua, what. Dan juga langkah ketiga, learn. Okey, cikgu akan bagi satu topik dekat kamu untuk kamu isi dalam jadual tu. Okey, topik dia kehidupan mamalia. Boleh ke? Takkanlah semua tak tahu apa tu kehidupan mamalia kan? Okey, tak kisahlah haiwan apa pun, janji kehidupan mamalia. Boleh? Okey, kita mulakan dengan langkah pertama iaitu no. Apa yang kamu tahu tentang kehidupan mamalia? Kehidupan mamalia apa yang kamu pilih? Okey, contoh cikgu bagi. Kehidupan mamalia ikan paus. Okey, dekat bawah tu, kotak no tu, kamu kena tulis apa yang kamu tahu tentang ikan paus. Contohnya, ikan paus ialah kehidupan mamalia. Macam itulah. Apa yang kamu sedia tahu tentang ikan paus tu ataupun haiwan mamalia yang lain yang kamu pilih. Itu maksud cikgu. Boleh faham? Okey, cikgu bagi masa kamu 5 minit untuk kamu isi dekat bahagian kotak no tu apa yang kamu tahu. Dalam masa 5 minit, cikgu nak semua siap. Okey, dekat bahagian. Okey, masa 5 minit dah habis. Semua dah siap ke? Ada yang perlukan bantuan cikgu? Okey, bagus. Okey, kalau tak ada, kita teruskan dengan langkah yang kedua, iaitu what. Apa tu langkah kedua maksud dia? Ya, apa yang kamu ingin tahu. Maksudnya apa yang kamu ingin tahu tentang kehidupan mamalia. Okey, untuk langkah yang kedua ni, cikgu nak kamu senaraikan apa jua persoalan yang kamu ingin tahu tentang kehidupan mamalia yang kamu pilih. Boleh? Okey, siapa yang ada masalah boleh bagi tahu cikgu, okey? Okey, cikgu nak kamu sediakan soalan aras rendah dan juga aras tinggi. Boleh ke? Mesti boleh kan? Okey, contoh soalan aras rendah dia adalah macam dia mengandungi apa, siapa, bila dan juga di mana. Okey, contoh dia macam apakah makanan kelawar? Itu contoh soalan aras rendah. Okey, untuk soalan aras tinggi pula, cikgu bagi contoh, jika ikan paus terdampar di sesebuah pulau, berapa lamakah masa yang diambil untuk ia bertahan hidup? Itu contoh soalan aras tinggi. Contoh cikgu bagi, tapi terserah kamulah, kamu nak buat soalan apa pun. Janji ada 2 aras, iaitu aras rendah dan juga aras tinggi. Faham? Okey, untuk yang terakhir, langkah yang terakhir iaitu learn. Okey, untuk bahagian ni kamu kena tulis fakta
tentang kehidupan mamalia yang telah kamu pelajari. Boleh? Okey, contoh fakta cikgu bagi tentang kehidupan mamalia ikan paus. Okey, contohnya ikan paus ni memiliki pendengaran yang luar biasa. Okey, itu adalah fakta tentang ikan paus. Okey, tapi contoh kalau kamu pilih kehidupan mamalia yang lain, kelawar ke apa ke, kamu kena tulis fakta tentang haiwan tersebut. Faham kan maksud cikgu? Okey, kalau faham, kamu dah boleh mula buat. Okey? Cikgu bagi masa dekat kamu 15 minit untuk siapkan jadual tu. Boleh? Semua mesti siap hari ni juga dalam masa 15 minit. Siapa yang dah siap boleh hantar dekat depan untuk cikgu semak. Okey? Faham? Okey, kalau faham semua dah boleh start buat. Okey, semua dah hantar. Okey, bagus. Okey, macam mana hari ni belajar dengan menggunakan teknik KWL? Mudah kan? Okey, cikgu pilih teknik membaca KWL ini kerana dia sangat memudahkan kamu untuk membaca. Okey, kamu perlu praktikkan lagi teknik membaca KWL ini. Tak kisahlah dalam mata pelajaran apa pun, sebab dia sangat memudahkan kamu. Okey? Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Jangan lupa praktikkan teknik ni. Okey? Kita jumpa di kelas yang seterusnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.